berlegar di kalangan kita, kita sedang diserang oleh DAP, kita sedang diserang oleh China dan sebagainya. Dan lebih celaka lagi tuan-tuan, bila suara-suara ini keluar daripada membar-membar khutbah, dibaca oleh orang-orang yang satu ketika membaca dan mengajar kepada kita hadis-hadis, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan di kalangan kami orang yang memperjuangkan asabiyah, bukan di kalangan kami orang yang berperang di atas nama asabiyah, bukan di kalangan kami orang yang mati di atas nama asabiyah. Tiba-tiba orang tu lari, dia pula bercakap tentang kita mesti mempertahankan bangsa kita, kita mesti mempertahankan negara kita daripada dibahan oleh DAP dan sebagainya. Dalam hidup kita ni ada perkara yang menjadi takdir. Takdir ni kita tak boleh ubah. Kita orang Islam, kita duk baca dalam Al-Quranul Karim, ada 5 perkara yang telah ditentukan. Termasuklah tentang siapa kita. Kita bangsa apa? Kita dilahirkan Melayu, ada yang lahir Melayu campur dengan Siam, ada yang lahir Melayu campur Cina, ada Cina, ada India, ada Kadazan, ada Murud, sebagainya. Ini semua adalah takdir. Takdir dengan makna dia tak boleh ubah. Kita tak berunding pun dengan Tuhan. Tuhan tak berunding pun dengan mak kita. Tuhan tak berunding pun dengan pak kita. Nak menentukan kita lahir sebagai seorang Melayu. Ini adalah takdir. Dan tuan-tuan, dalam hidup kita, kalau kita menjadikan takdir itu sebagai perkara yang kita persaingkan, kita bersaing di atas asas takdir, kita memburukkan orang atas asas takdir, tuan-tuan, bila-bila pun masyarakat tu tidak akan membangun dan maju. Asal kata dia bangsa kita, asal kata dia satu keturunan dengan kita, bila-bila pun dia betul. Tak betul. Identiti benar dan salah, identiti betul dan tidak betul, identiti baik dan jahat, dia tidak identik dengan mana-mana bangsa. Bukan kita kata asal dia Cina, maka dia pembohong. Asal dia Melayu, maka dia orang yang lemah lembut. Asal dia India, maka dia jahat. Tidak. Ada India baik, ada India jahat. Ada Melayu baik, ada Melayu jahat. Ada orang asli baik, ada orang asli jahat. Ada Cina baik, ada Cina jahat. Isunya nak tentukan kamu Islam ataupun kamu kafir. Nak tentukan kamu ni haraki ataupun kamu tak haraki. Lah ni munafik haraki, yang kata kat kita munafik haraki pun, dia pun kena pecat dah daripada jawatan dia. Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan, badan yang tertinggi dalam parti PAS dulu ni adalah Majlis Syura Ulama. Presiden tu, parti Islam Malaysia kata, orang yang paling tak berdisiplin dalam PAS tadi adalah setiausaha Majlis Syura Ulama. Oh lah tuan-tuan. Dr. Khairuddin Takiri itu adalah setiausaha Majlis Syura Ulama. Kalau Majlis Syura Ulama, setiausaha dia pun tak ada disiplin, siapa yang kata? Presiden dia kata, tuan-tuan, nak harap apa kat ketua cawangan? Hidup kita ni ada perkara yang menjadi takdir. Takdir ni kita tak boleh ubah. Kita orang Islam, kita duk baca dalam Al-Quranul Karim, ada 5 perkara yang telah ditentukan. Termasuklah tentang siapa kita. Kita bangsa apa? Kita dilahirkan Melayu, ada yang lahir Melayu campur dengan Siam, ada yang lahir Melayu campur Cina, ada India, ada Kadazan, ada Murud, sebagainya. Ini semua adalah takdir. Takdir dengan makna dia tak boleh ubah. Kita tak berunding pun dengan Tuhan. Tuhan tak berunding pun dengan mak kita. Tuhan tak berunding pun dengan pak kita. Nak menentukan kita lahir sebagai seorang Melayu. Ini adalah takdir. Dan tuan-tuan, dalam hidup kita, kalau kita menjadikan takdir itu sebagai perkara yang kita persaingkan, kita bersaing di atas asas takdir, kita memburukkan orang atas asas takdir, tuan-tuan, bila-bila pun masyarakat itu tidak akan membangun dan maju. Kita baca dalam Muqaddimah Ibn Khaldun sebagai contoh, yang menulis tentang sosiologi. Antara tokoh yang besar yang menulis tentang sosiologi adalah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun menyebut perkara yang tidak boleh dia letakkan asas. Kerana dalam perjuangan, dalam pembinaan sebuah negara, dalam pembinaan suasana politik adalah berkaitan dengan bangsa. Saya tak minta tuan-tuan untuk layak di kampung lama. Tu, kampung lama. Kampung paling kuat UMNO dalam dunia. Kampung lama belakang ni. Kuatlah UMNO. Satu ketika dahulu, kampung tu Muhammad, ada seorang saja orang PAS. Harun Mamak. Allah yarham.
Arwah mamak pakai kain pakai arwah mamak apa dah? Arwah mamak tu sepupu saya. Kampung tu makhluk yang bernama Pah satu ketika dahulu. Adalah ayah saya seorang mak menekan saya dan pilihan raya 82. Lepas pilihan raya 86 waktu Dr. Azizah bertanding tu, peti undi kampung lama tu dapat 4 undi lah. Ayah saya, mak saya, seorang mak menekan dan juga Harun Mamak. Kawasan yang paling saya tak minta untuk beranak di kampung lama, dibesarkan di kampung lama. Saya tak beranak, tak minta untuk menjadi seorang Melayu. Tapi ini takdir. Bila kita jadikan isu perkauman, isu takdir ini dalam perjuangan politik, dia akan menyebabkan masyarakat itu makin mundur. Bila orang Arab jahiliyah dinamakan sebagai jahiliyah, ketika mana Arab berbangga sebagai seorang Arab. Ketika mana Arab bercakap tentang Arab. Ketika mana Arab meletakkan identiti keburukan itu kepada bangsa lain. Tuan-tuan, kita kena faham benar ini. Walaupun mungkin dalam perjuangan politik kita, dalam pertembungan politik kita, kita akan rugi bila berdepan dengan orang-orang yang memainkan isu perkauman. Mungkin kita akan rugi. Tetapi yang pentingnya, sebagai pejuang, kita bukan sebagai politician biasa. Parti Amanah turun dengan roh islah. Parti Amanah turun dengan roh tajdid. Parti Amanah turun dengan roh pembaharuan. 2015 tu tuan-tuan, Bang Mat dan para pimpinan pada waktu itu nak butubuh Parti Amanah ni, kita sebut daripada rahim ini, kita nak lahirkan usaha tajdid, reform. Dan antara perkara yang kita perlu cakap, 60 tahun Malaysia memainkan isu bangsa. 60 tahun kita memainkan isu kebangsaan. 60 tahun kita memainkan isu perkauman. Kita letakkan. Sekarang nak balik pula. Dan saya nak sebut tuan-tuan, lebih dahsyat lagi, bila nak balik pula tu, nak balik ni, dia mula daripada member khutbah. Dia mula daripada member daripada Masjid Marang. Yang bercakap tu orang yang ada gelaran ustaz, orang yang ada gelaran tuan guru, ada orang yang ada gelaran lulusan dalam bidang pengajian agama dan sebagainya. Ibnu Khaldun sebut, bangsa yang telah sedia ada pun akan terhapus apabila dia bercakap tentang dia nak memperjuangkan takdir dia. Asal kata dia bangsa kita, asal kata dia satu keturunan dengan kita, bila-bila pun dia betul. Tak betul. Identiti benar dan salah, identiti betul dan tidak betul, identiti baik dan jahat, dia tidak identik dengan mana-mana bangsa. Bukan kita kata asal dia Cina, maka dia pembohong. Asal dia Melayu, maka dia orang yang lemah lembut. Asal dia India, maka dia jahat. Tidak. Ada India baik, ada India jahat. Ada Melayu baik, ada Melayu jahat. Ada orang asli baik, ada orang asli jahat. Ada Cina baik, ada Cina jahat. Bahkan dalam konteks masyarakat Arab, ada Arab baik, ada Arab jahat. Abu Lahab tu tuan-tuan orang Arab. Abu Lahab tu orang Arab. Abu Jahal tu orang Arab. Arab betul-betul Arab. Arab yang cakap mil aqatul sudu banget. Tak ada kata mil aqatul sudu, tak kata aruzun nasi. Arab betul. Tapi nak bagi tahu kat tuan-tuan, demikianlah sebenarnya baik dan buruk, jahat dan tak jahat ni semua ni, dia bukan identik dengan mana-mana bangsa, tetapi dia adalah sifat manusia. Itulah kita sebut, kita tak boleh menjadikan isu perkauman sebagai isu utama untuk kita angkat dan kita paut sokongan daripada rakyat. Dan tuan-tuan, dalam konteks negara Malaysia ini, kita sebagai masyarakat yang berbilang kaum, kita semua, yang menyatukan kita semua adalah IC. Yang menyatukan kita semua adalah kewarganegaraan. Kita warga negara Malaysia, mereka warga negara Malaysia. Kemungkinan kita buat jenayah, kemungkinan mereka buat jenayah. Kemungkinan kita menjadi orang yang baik dan memakmurkan negeri kita, mereka juga ada kemungkinan itu. Semua orang. Sebab negara ini, negara kita bersama. Selepas 64 tahun merdeka, 65 tahun merdeka, kita dah masuk ke dekad yang ketujuh kemerdekaan. Tiba-tiba isu yang masih berlegar di kalangan kita adalah tentang hak. Yang berlegar di kalangan kita tentang bangsa kita lebih baik daripada bangsa orang lain. Berlegar di kalangan kita, kita sedang diserang oleh DAP, kita sedang diserang oleh China dan sebagainya. Dan lebih celaka lagi tuan-tuan, bila suara-suara ini keluar daripada member-member khutbah.
dibaca oleh orang-orang yang satu ketika membaca dan mengajar kepada kita hadis-hadis, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan di kalangan kami orang yang memperjuangkan asabiyah, bukan di kalangan kami orang yang berperang di atas nama asabiyah, bukan di kalangan kami orang yang mati di atas nama asabiyah. Tiba-tiba orang tu lah ni dia pula bercakap tentang kita mesti mempertahankan bangsa kita mesti mempertahankan negara kita daripada dibaham oleh DAP dan sebagainya. Silakan. Saya tak kena, presiden kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Yang kedua, sepatutnya sebagai pejuang politik, sebagai orang politik, sebagai organisasi politik, sebagai parti politik, apa yang perlu kita perjuangkan? Yang kita perlu perjuangkan adalah ikhtiar. Ikhtiar ni tuan-tuan nak bagi negara kita maju, nak bagi negara kita ke depan, nak bagi indeks rasuah kita, indeks persepsi rasuah itu makin turun ke bawah, nak bagi hidup dalam keadaan harmoni, nak bagi pendidikan diberikan secara percuma. Tuan-tuan teliti dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan semua baca surah Al-Masad. Surah apa? Surah Al-Quraisy, surah Quraisy. Tuan-tuan semua baca surah Quraisy. Dalam konteks bernegara, tuan-tuan, Allah Ta'ala beritahu, negara yang padu, negara yang maju, negara yang makmur. Negara itu macam mana? Li'ila fi Quraisy, ila fihim rahlatash syita'i was-saif. Negara yang duduk dalam kalangan mereka itu perlegaran ekonomi, perniagaan, putaran perniagaan itu mudah. Macam negara Mekah pada waktu itu, sebelum daripada kedatangan Nabi SAW. Mereka ila fihim rahlatash syita'i was-saif. Mereka pergi ke Syam pada musim panas. Mereka pergi ke Yaman pada musim mereka pergi ke Syam pada musim sejuk. Mereka pergi ke Yaman pada musim panas. Artinya apa? Keadaan ekonomi dan putaran perniagaan dalam negara itu diberikan perhatian. Itu yang penting untuk mewujudkan negara yang makmur. Selepas itu Allah Ta'ala kata, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kamu kena sembah kepada Tuhan Kaabah ini, Tuhan Al-Bait ini. Lepas tu, allazi at'amahum min ju'. Allah Ta'ala nak bagi sijil ataupun nak bagi kedudukan sebuah negara itu sebagai negara maju, negara terbaik, negara baldatun thayyibah, negara bahagia dan sebagainya. At'amahum min ju'. Mereka diberikan makan, maknanya mereka terhapus daripada kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan mereka ada keamanan dalam kalangan masyarakat mereka. Ini yang perlu diperjuangkan. Kita kena bercakap tentang kita mesti meminimalkan, mengurangkan seboleh mungkin rakyat yang lapar. Rakyat yang lapar ini, dia tidak boleh menjadi isu utama dan tidak boleh dibangga-banggakan. Tahun lepas kita bagi kepada 6,000 penerima daripada asraf fakir miskin dan sebagainya. Tahun ni, Alhamdulillah, naik kepada 20,000 ataupun naik kepada 12,000. Itu bukan pencapaian. Itu bukan pencapaian. Itu menandakan bahawasanya kita tak buat kerja. Hak ni isu dalam negara yang perlu kita perjuangkan tentang keamanan. Tuan-tuan, kalau sampai satu ketika, hak ni kalau saya nak gambarkan dalam tafsir banyak sebut benda ni, tuan-tuan. Sebuah negara sampai kalau rakyat nak dapat hak dia tu, dia kena bayar. Negara tu cukup teruk. Hak untuk aman, hak untuk tidak dipenjara, hak untuk diadili dengan saksama, dia perlu bayar. Oh, kalau macam tu sampai ke tahap itu, negara itu cukup bahaya. Lawan ni tentulah negara Malaysia. Walaupun mungkin kita masih ada lagi unsur-unsur yang terbaik, tapi yang kita nak sebut, tuan-tuan, secara hikmah dan falsafahnya kita sebut, hak inilah yang melahirkan amanah. Amanah, kita nak berjuang apa? Kita nak berjuang tentang ikhtiar. Adapun tentang takdir, kita mengurus takdir. Orang India yang baik, kita rangkul dan berikan penghargaan kepada dia. Melayu yang baik, hidup dalam keadaan yang aman. Sampai dalam satu ketika, apa yang kita perjuangkan? Kita perjuangkan unsur-unsur ikhtiar. Unsur yang boleh diusaha. Nak maju ni boleh usaha, tuan-tuan. Nak capai pencapaian yang tertinggi ni boleh usaha. Nak menjadi orang yang terbaik boleh usaha. Nak meningkatkan kualiti hidup boleh usaha. Nak jaga alam sekitar boleh usaha. Inilah yang seharusnya, bukan isunya nak tentukan kamu Islam ataupun kamu kafir. Nak tentukan kamu ni haraki ataupun kamu tak haraki. Lah ni munafik haraki yang kata kat kita munafik haraki pun, dia pun kena pecat dah daripada jawatan dia.
Tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan. Badan yang tertinggi dalam parti PAS dulu ni adalah Majlis Syura Ulama. Presiden tu, Parti Islam Malaysia kata, orang yang paling tak berdisiplin dalam PAS ni adalah setiausaha Majlis Syura Ulama. Oh, lah tuan-tuan. Dr. Khairuddin Takiri itu adalah setiausaha Majlis Syura Ulama. Kalau Majlis Syura Ulama, setiausaha dia pun tak ada disiplin. Siapa yang kata? Presiden dia kata, tuan-tuan, nak harap apa kat ketua cawangan? Kalau setiausaha Majlis Syura Ulama pun tak ada disiplin, nak harap apa kat ketua cawangan? Kita setekatlah presiden tak kata lagi saya tak ada disiplin. Disiplin tinggi kan? Bolehlah jadi calon kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya nak sebut kat tuan-tuan dua benda ni saya. Haru biru negara bila kita duk gaduh, kita duk berkonflik, kita duk bergaduh isu takdir. Isu takdir. Bangsa hang lebih mulia, bangsa aku tak mulia, bangsa aku mula mai. Hak ni akan haru biru negara tersebut. Negara ini akan terus maju ke depan kalau kita bercakap tentang ikhtiar segala usaha pembangunan kepada negara yang boleh kita buat. Waktu itu negara ini akan menjadi negara yang cukup ke depan. Dan waktu kalau kita hanya bercakap tentang ikhtiar dan sebagainya, terutama dalam tahun yang ke-70 ataupun dalam dekad yang ke-7, kita masih duk cakap lagi tentang isu perkauman dan sebagainya. Tuan-tuan, negara ini cukup lekeh. Dan tuan-tuan, untuk itulah, walaupun orang kata, oh, mungkin kita dah letih berpolitik dan sebagainya. Tuan-tuan, apa cerita sekalipun, keputusan hidup kita ini, kebanyakannya terkait dengan keputusan orang politik. Lalu kita menyeru kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita semua, mari kita menggunakan kuasa yang ada kepada kita. Untuk selama-lamanya, kita tidak diperkotak-katikkan oleh orang politik. Tetapi untuk bila-bila pun, kita bertindak sebagai pemilik negara dan kita bertindak sebagai hakim kepada negara ini. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.